والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويجب للطواف ستر العورة والطهارة عن الحدثين وعن النجاسة وأن يكون 7 طوفات في المسجد والبيت عن يساره وهو خارج عنه. طيب. Di sini musannif rahimahullah nak sebutkan kepada kita wajib-wajib tawaf. Apa yang wajib dilakukan ketika tawaf. Sebab kita tahu rukun haji itu ada 6, yaitu niat, lepas tu wukuf di Arafah, lepas tu tawaf, sa'i, bercukur dan tertib. Jadi salah satu daripada rukun-rukun haji dan merupakan salah satu daripada rukun umrah adalah tawaf. Jadi kita nak tahulah apa dia wajib tawaf. Apa yang wajib kita lakukan ketika tawaf. Jadi kata musannif rahimahullah, wa yajibu lit-tawafi satrul aurati, dan wajib bagi untuk tawaf itu menutup aurah. Takallama al-muallif huna an wajibatit tawaf wa hiya allati la budda minha li sihhati tawaf. Di sini kata syarah kita, muallif nak cakap tentang wajib tawaf, dan ianya wajib tawaf itu yang tidak dapat tidak daripadanya untuk sah tawaf. Ini perkara-perkara yang tak dapat tidak nak sah tawaf, mesti ada benda-benda ni. Yang pertama, satrul aurah, menutup aurat. Wa min tilkal wajibat satrul aurati, li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu fil hajjati allati amarahu 'alaiha an yu'adhdhina fin nasi la yahujju ba'da al-'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti 'uryan. Sebab satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Abu Bakrin, perintahkan Sayyidina Abu Bakar pada haji yang ammarahu ni, secara pastinya anak tak secara makna dia yang betulnya nak tak nak pasti. Salah satu makna ammarahu menjadikan ketua. Dia nak tak tahu adakah tu waktu maksud di sini. Dia menjadikan ketua pada haji tersebut, ataupun ada maksud yang lain. Kita boleh tengoklah. Jadi dalam haji ni Rasulullah perintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk dia iklan bagi tahu pada orang ramai. Kataan ni ada an yu'adzina tu, yu'adzin tu dengan mana iklan. Azan tu dengan mana memberitahu. Satu azan ni kita bagi tahu orang kata masuk waktu dah. Itu azan. Al-azan lughatan dengan mana al-i'lam. Sini yu'adzin dengan mana yu'lim. Jadi Nabi perintahkan untuk Sayyidina Abu Bakar bagi tahu pada orang ramai, ala la yahujju ba'da al-'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti 'uryan. Dia kata tidak akan buat yahujju, selepas tahun ni tidak ada lagi orang musyrik yang akan buat haji, dan juga tidak ada lagi orang yang tawaf secara bertelanjang. Dulu mereka
buat telanjang. Orang lelaki buat siang, orang perempuan buat malam. Depa apa ni tawaf telanjang. Suka Syekh. 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 Dah Syekh buat kemah ni. Tu jahiliah dulu. Falau zahara syai'un min auratihi, maka kalau zahir sesuatu daripada auratnya, ma'al qudrah ala satrihi athna'at tawaf satarahu wa bana ala tawafihi, maka kalau zahir sesuatu daripada auratnya serta dia mampu atas tutupkan apa yang terzahir tu ketika tawaf, maka dia kena tutuplah satarahu wa bana ala tawafihi, dan dia bina di atas tawaf dia. Maksud dia bina atas tawaf dia, dia tak tawaf daripada mula balik, tapi dekat mana aurat dia terbuka, dekat situ dia mula balik. Dia faham? Dekat mana aurat dia terbuka, dekat situlah dia mula balik. Dia tak perlu untuk ulang daripada awal. Seperti mana solat, kalau kita batal solat, kita terkentut contohnya, ataupun aurat kita terbuka bukan disebabkan angin, kemudian solat kita batal, kita ambil wudu, adakah boleh kita sambung balik? Tadi 2 rakaat, kita sambung lagi 2 rakaat? Tak boleh, kita kena mula daripada awal balik. Berbeza tawaf. Berbeza tawaf dalam pendapat muktamad, tak. Maknanya terus bina balik. Kalau 3 terus kan, sambung lagi. Wala yu'idu tawafahu min awwalihi. Dia kata dan dia tidak ulangkan tawaf dia daripada permulaannya. Bal minal makan alladhi inkashafat bal minal makan alladhi inkashafatil auratu fihi, bahkan daripada tempat yang terbuka aurat pada tempat tersebut. Wa in ta'ammada dzalika wa tala al-faslu, walaupun sengaja dan lama masa perceraian tu, lama, tak kira. Tak ada dalam dia, bukannya kalau sengaja kena mula balik, tak sengaja tak payah mula balik dah. Sengaja ke tak sengaja ke, tak perlu diulang balik. Cukup bila dia dah tutup aurat, katalah aurat dia tadi terbuka, dia aurat terbuka, lepas tu dia terjalan, orang duk tolak dia pun terjalan ke depan sikit. Jadi aurat dia terbuka di belakang tadi, jadi dia kena patah balik ya. Mula daripada tempat terbuka aurat tu. Wa ammal ajizu an satril aurati fayatufu wa la i'adata alaihi. Adapun orang yang lemah daripada menutup aurat, maka dia tawaf dan tidak ada i'adah, tidak ada pengulangan atasnya. Wa taharatu anil hadatsain, dan suci daripada 2 hadas, yakni hadas kecil dan juga hadas besar. Sebab solat hukum tawaf ni seperti solat. Sebab Rasulullah SAW sebut at-tawaf bi manzilati solah. Tawaf tu pada kedudukan solat, kecuali Allah Ta'ala halalkan berbicara, bertutur, berkata-kata ketika tawaf. Solat tak boleh. So kata siapa yang nak bercakap, maka hendaklah dia cakap perkara yang baik-baik. Al-ma'na anna min wajibatit tawaf at-taharata 'anil hadatsil akbari wal asghar. Daripada wajib-wajib tawaf itu adalah suci daripada hadas besar dan kecil. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li sayyidati Aisyah hina hadat wa hiya muhrimah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah ketika mana Sayyidah Aisyah datang haid, sedangkan waktu itu Sayyidah Aisyah sedang dalam keadaan muhrim. Dia muhrim. Lepas tu datang haid. Lepas tu Rasulullah kata apa? Faqdi ma yaqdil haj ghaira alla tatufi bil baiti hatta taghtasili. Rasulullah kata kat sana Aisyah, faqdi, maksud faqdi ni bukan suruh qada, suruh buat. Faqdi maknanya tunaikan. Itu bawah tu pun dia tolong, kata makna faqdi if'ali,
Sebab ada riwayat yang lain, fasna'i, buatlah apa yang dibuatkan oleh orang-orang haji, kecuali jangan kamu tawaf di Kaabah sehinggalah kamu mandi. Jangan tawaf tu sampai bila? Sehingga kamu mandi. Ini tak bagi. Ini tak boleh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bagi Sayyidina Aisyah tawaf. Walikauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti solat. Tawaf di bait itu, di Kaabah tu, Baitullahil Haram, adalah solat. Ini nak kata dia tu seumpama solat. Ada taklid kat bawah tu, dia baca. Jadi kemudian nak buat masalah, falau ahdatha fi athna'it tawaf, maka jika berhadas ia ketika tawaf, pada ketika tawaf, tatahhara, maka dia bersuci ia, wa bana ala tawafi, dan dia bina semula atas tawaf dia yang dilakukan tadi. Wala yu'idu tawafahu min awwalihi, dan jangan dia, dan tidak perlu dia ulang tawaf dia daripada mula. Dah buat dah 3 kali pusingan, pusingan yang ketiga berhadas, kentut contohnya. Jadi buat macam mana? Pergi ambil wuduk lah. Pergi ambil wuduk, kemudian masuk balik, mula balik kat tempat mana dia berhadas tadi. Bal min wala yu'idu tawafahu min awwalihi bal min al-makan alladhi ahdatha fihi, bahkan daripada tempat yang dia berhadas pada tempat tersebut. Wa in ta'ammada dzalika, walaupun dia sengaja akan yang demikian itu. Wa qala al-faslu, dan lama penceraian, masa. Wa anin najasah, sambung lagi, suci daripada 2 hadas, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Wa anin najasah, dan suci daripada najis. Al makna, kata syarah, anna min wajibatit tawaf at-taharata anin najasati allati la yu'fa anha fi thawbi wal badani wal makan. Maknanya daripada kewajipan-kewajipan tawaf tu adalah suci daripada najis yang tidak dimaafkan daripadanya, daripada pakaian, pada badan, dan juga pada tempat. Pada tempat tu, pada tempat tawaf tu dah. Masuk pada tempat tu, pada tempat tawaf. Ini mataf, atau nombor 1 tu dia buat ai matafihi. Falau tanajjasa sawbuhu aw badanuhu aw matafuhu bi najasatin la yu'fa anha, maka kalaulah bernajis, terkena najis pakaian dia ataupun badan dia ataupun tempat tawaf dia dengan satu najis yang tidak dimaafkan daripadanya, tatahhara,
Dia bersihkan, wa bana ala tawafihi, dan dia bina semula atas tawaf dia yang tadi. Tak perlu dia ulang balik, sama juga. Wa in ta'ammada dzalika wa tala al-faslu. Wa yu'fa 'anil najasati allati yashukku al-ihtirazu anha fil mataf. Dan dimaafkan daripada najis yang susah untuk jaga daripadanya, daripada najis tersebut fil mataf, pada tempat tawaf tu. Kadar kituyuri masalan, seperti tai burung contohnya, lakin tapi dengan syaratlah alla ya'tamidal masya 'alaiha wa alla yakuna fiha aw fi mumassihi siha rutubatun. Dengan syarat dia tak sengaja berjalan ke atas najasah tersebut, dan tidak ada pada najis tersebut atau pada yang menyentuh najis tersebut tidak ada rutubah. Maknanya sama-sama kering lah. Najis kering, dia pun kering. Dan antara perkara yang sukar juga, najis-najis, ialah ramai orang. Kadang-kadang ada budak, ada orang tua, kadang-kadang terlepas, muntah, syirik dan sebagainya. Jadi kadang-kadang benda-benda macam tu berlaku. Tapi lah ni mereka memang kerak lah bersihkan. Kita tengah duk tawaf apa semua tu, kadang ada mai kereta apa semua tu duk bersihkan. Memang laju lah bersihkan, bukan seorang. Jadi kalau ada yang kita dah ngaji dalam bab taharah, selagi mana kita tak yakin benda tu najis, tidak masalah, jalan terus. Agak-agak terpijak, contoh kita naik bah, kita sentuh orang, pak, aku tersentuh lelaki ke perempuan? Sentuh lelaki ke perempuan? Batal lagi kita punya wuduk. Kita ada wuduk ni, wuduk kita tak batal lagi. Cuma kita tengok Allah, perempuan, itu batal wuduk. Tapi lelaki ke perempuan, jangan tengok, teruskan duduk. Wuduk kita dikira masih sah lagi. Sebab kita tak membatalkan sesuatu tu, tak membatalkan wuduk kita tu hanya dengan syak. Dengan semata-mata kita syak, aku tersentuh lelaki ke perempuan tadi, itu masih syak lagi. Jangan kita sibuk pergi cari. Ada air jatuh, kita lalu rumah orang, lepas tu ada air contohnya, lepas tu dia ataupun air daripada atas sutuh dia, lepas tu kena kita. Jangan duk tanya air apa tu. Kalau kena dapat tahu kata air najis, jadi kena pergi balik tukar pakaian apa semua. Tapi kalau kita tak tahu apa, walaupun pada hakikatnya najis, jadi pada hukum kita tak hukumkan dengan baju kita tu bukan najis. Sama lah juga waktu tawaf terpijak. Terpijak pak. Kata Syekh Muhammad, kalau terpijak asir. Jangan. Dalam pijak tu jangan duk tengok. Cakap asir. Jalan terus. Yang ke apa? Syarat wajib tawaf lagi. Wa an yakuna sab'a tawafat. Al-makna anna min wajibati tawaf an yakuna sab'a marrat yaqinan falau taraka minha khatwatan lam yujzi'hu. Daripada kewajipan tawaf itu adalah tawaf itu 7 kali secara yakin. Kalau dia tinggal satu langkah hak langkah yang lah tu, sebelum nak sampai ke garisan penamat tu Hajarul Aswad tu, sebab orang tawaf dia akan mula daripada Hajarul Aswad, daripada ada line tu lah, dia akan mula di situ. Jadi kalau nak habis tu satu langkah lagi, dia tak ada langkah lagi, dia kena bagi perhabis, tak habis dia pergi tempat lain. Ada orang panggil tak tak dikira lah tawaf dia tu, tak sah, tak memadah. Lam yujzi'hu, tidak memadahkannya. Falau syakka fil adadi qabla tamami tawaf, kalau dia syak pada adat, pada bilangan sebelum sempurna tawaf, akhadha bil yakin, sama macam solat 3 ke 4, ambil 3. Tengah tawaf 6 ke 7, ambil 6. Hari ni yang kelima ke yang keempat, ambil 4. Sama kita dah mengaji dah.
Akhadha bil yaqin wa huwa al-adadul aqal. Wala yadurru syakku fil adadi ba'dal faraghi min at-tawaf. Tidak ada syak dah. Tidak bagi mudarat syak pada adat, pada bilangan selepas selesai daripada tawaf. Lepas dah tawaf dah baru nak datang syak. Itu tak dikira dah. Macam kita lah tengah wuduk syak. Tangan ni macam ada yang tak basuh lagi, waktu tu kena habiskan, kena basuh tempat yang syak tu. Adapun selepas wuduk duk asal ada tak basuh lagi ke apa semua tu tak bagi mudarat dah. Tapi dalam ibadat dia bagi mudarat. Dah keluar ibadat dia tak bagi mudarat. Kecuali pada beberapa masalah, seperti masalah niat. Baik, walau i'taqada annahu qad tafa sab'an fa akhbarahu 'adlun bi annahu qad tafa sittan. Kalau ada i'tiqad dia dah tawaf 7 kali, lepas tu ada seorang ni adil. Orang yang adil, orang yang tak buat dosa, tak lakukan dosa besar, dan dia tak berterusan melakukan dosa kecil. Maknanya zahir dia adil lah. Orang yang adil bagi tahu kita, kamu ni baru tawaf 6 kali. Saya duk perhati tadi. Contohlah kata, sunnah lahu al-amalu biqaulih. Disunatkan sahaja beramal dengan perkataan orang tadi. Orang tu kata 6, kita kata ambil 6. Wa amma law i'taqada annahu qad tafa sittan. Adapun kalau dia i'tiqad dia dah tawaf 6. Lepas tu si adil ni kata dia tawaf 7 kali. Fa akhbarahu adlun bi annahu qad tafa sab'an. Lam yajuz lahu al-akhdhu bi qawlihi. Waktu ni tak boleh ambil pendapat ataupun perkataan orang yang kata 7 tu. Dia kena ikut yang dia punya, iaitu 6. Yang tadi tu masalah kalau tak ada taradud lah. Dia yakin, dia kata dia 7, orang tu kata dia 6. Waktu tu sunat ambil 6. Adapun kalau dia pun tiba taradud, waktu tu kena ambil 6. Memang wajib ambil 6. Baik, kemudian kata ada lagi sambung, kalau kita tengok daripada matan, suci daripada najis, suci daripada 2 hadas dan suci daripada najis, dan tawaf itu 7 kali pusingan fil masjidi, di dalam masjid. Di dalam masjid. Dalam masjid Masjidil Haram tu lah, di dalam Masjidil Haram. Fil masjidi wal baitu an yasari, dan Kaabah tu di sebelah kiri dia. Tengok syarah. Al makna anna min wajibatit tawaf an yakuna tawafu dakhilal Masjidil Haram. Daripada wajib tawaf itu adalah tawaf itu di dalam Masjid Al-Haram. Wa in wusi'al Masjidul Haram, tak ada masalah. Selama selagi mana dia dikira dalam kawasan masjid, dikira tawaf tu. Baik, bukan kat tempat tu saja. Dan wa yasihhu tawaf ala sathil masjid, dan sah juga tawaf di atas atap masjid. Betul dah ni buat berapa tingkat? 2, tingkat 2, tingkat 3 kan. Jadi sah nak tawaf kat situ. Sebab dia ambil hukum. Wa in kana a'la minal Ka'bah, walaupun yang tempat tu lebih tinggi daripada Kaabah. Sebab li hawaiha hukmuha, bagi kawasan atas Kaabah tu, itu hukum dia. Seolah-olah ada kita kata Kaabah lah, tu hukum dia. Jadi kalau lagi mana kita berpusing ataupun beredar tawaf di keliling itu, dikira kita mengelilingi Kaabah, walaupun hakikatnya Kaabah di bawah. Sebab tu yang boleh nak tawaf di atas tu. Cuma orang tak mau tawaf ke atas, jadi dia punya lama lagi lah. Sebab dia punya panjang tu lebih panjang daripada yang bawah. Wal baitu an yasarihi, dan masjid Kaabah tu di sebelah kiri dia. Al makna anna min wajibatit tawaf an yaj'al al ka'bata an yasarihi marran tilqa'a wajhi. Dijadikan Kaabah tu daripada sebelah kiri dia. Hal keadaan dia berjalan
membetuli Kaabah tersebut. Maknanya kiri dia membetuli Kaabah. Sebab tu kalau yang tawaf di tingkat atas tu dia kena jaga-jaga, sebab kalau diikut lain tu dia punya kiri tu tak membetuli Kaabah. Jadi dia kena jaga-jaga sikit. Dia luas kan kalau kat atas tu. Cakap macam mana semua tu nak tengok. Ini memang payah sikit lah. Maknanya kalau kita tak pergi lagi, kita tak tengok lagi, susah sikit kita nak tasawur benda tu. Tapi ada beberapa asatizah yang ada sentuh lah benda tu, mereka buat live apa semua. Ada suruh jaga yang tawaf kat atas tu, suruh jaga-jaga sikit. Kalau kita ikut benda tu, kita punya kiri kita pergi ikut lain lah, bukan pergi ke Kaabah. Falau istaqbala al-baita bi sadrihi. Tak apalah, kita baca dulu, tengok-tengok dalam ni, ambil sikit, nanti kita masuk dalam Hasyah Bayuri ke, dia banyak lagi sunat-sunat apa semua tu dia sentuh. Ni kita ambil pengetahuan dulu sebuah sedikit supaya kita dah ada asas untuk masuk dengan lebih dalam. Falau istaqbala al-baita bi sadrihi, kalaulah dia menghadap ke Kaabah dengan dada dia, au istadbarahu, ataupun membelakangi Kaabah. Istadbarahu istadbaral bait, Kaabah tu lah. Au ja'alahu an yaminihi, ataupun Kaabah tu duduk sebelah kanan dia. Kaabah duduk sebelah kanan dia, ataupun dia jadikan Kaabah tu sebelah kiri dia, tapi dia jalan merundang. Wa an yasari wa masyaqqah qara. Faham kan? Ni sebelah kiri. Patutnya jalan tawaf kat situ, dia ikut sini. Dia ke belakang. Itu masuk masyak al-qahqara. Ar-ruju' ila al-khalf. Dia berani ke belakang. Hak ni lam yasihha tawafuhu. Jawab law istaqbala al-bait, kalau dia menghadap Kaabah dengan dada dia, ataupun dia bagi belakang dia ke arah Kaabah, ataupun kanan dia ke arah Kaabah, ataupun kiri tapi pusing, ngundok ke belakang, itu semua tak sah. Tak sah tawaf dia. Ini kalau bawa orang ni susah sikit lah. Bawa orang ni susah sikit. Sebab tu hari tu lepas tawaf apa kali pun nak perasan. Anak perasan mutawif yang bawa kami tu, sebab waktu dah lepas ada garisan Jeraswat tu, lepas tu dia pandang belakang, tengok okey main. Dia kata dia tu tak tawaf ni sah. Sebenarnya dia masuk je lah, sekadar masuk bukan tawaf pun. Wa idza istaqbala ta'ifu al-ka'bata li du'a'i masalan, apabila orang yang bertawaf tu dia menghadap ke Kaabah untuk berdoa, dia nak doa, dia hadap ke Kaabah, maka falyahtariz, maka hendaklah dia berjaga-jagalah. Falyahtariz anil murur fi tawaf, hendaklah dia berjaga-jaga daripada berjalan pada ketika tawaf. Wa huwa mustaqbilun laha, dalam keadaan dia tu menghadap kepada Kaabah. Maknanya janganlah waktu dia nak berdoa, tak ada masalah. Dia tengah duk tawaf ni, dia nak doa, dia pun ni Kaabah kan, ni kiri. Lepas tu dia nak doa, dia pun menghadap ke Kaabah. Tak ada masalah, tapi jangan jalan lah. Sebab saya kalau dia nak jalan, dia kena paling semula ke kiri dia ke Kaabah, baru dia jalan balik. Tu dia kata wa idza istaqbala ta'if al-ka'bata li du'a masalan falyahtaris anil murur fi tawaf wa huwa mustaqbilun laha bal alaihi, bahkan wajib atas dia an yaj'al al-baita an yasarihi, wajib ke atas dia dijadikan Kaabah tu sebelah kiri dia. Summa yukmila tawafahu, yang disempurnakan tawaf dia. Kalau dia dah berjalan dah, kena undang balik. Sebab yang mana berjalan tu tanpa kiri dia menghadap ke Kaabah, maka tidak sah, tak dikira.
wa huwa kharijun anhu. Kharijun anil bait. Syarat lagi, apa ni, wajib tawaf lagi. Dia tawaf wal bait an yasarihi, dan orang yang tawaf tu kharijun, keluar daripada bait, daripada Kaabah tu. Dia tak boleh duduk dalam Kaabah. Nak tawaf tak boleh masuk dalam kawasan Kaabah. Kita tengok macam mana. Al-makna anna min wajibatit tawaf, daripada kewajipan-kewajipan tawaf tu, an yakuna tawafu kharijal Ka'bah, maksudnya tawaf itu keluar daripada Kaabah. Wa kharijal Syadzarwan, dan keluar daripada Syadzarwan. Syadzarwan ni dekat macam mana? Dia ada satu kawasan lah. Ada pen ada. Dia ada kawasan lebih. Bukan kawasan lebih. Kawasan tu daripada Kaabah lah asalnya. Tapi sebab dah dikurangkan kawasan Kaabah tu, maka dibuat tanda lah. Buat tanda, buat marmar. Nak tunjuk, nak bagi tahu tu kawasan salah termasuk daripada Kaabah. Tapi sekarang ni jadi tinggi dah. Ni Kaabah. Contohlah kita kata ni, kita kata rukun Hajar Aswad. Okay. Ini sini rukun Yamani. Sini rukun Iraqi. Belah ni rukun Syami. Ada 4 rukun. Rukun pertama ni panggil rukun Hajar Aswad. Rukun yang kedua ni panggil rukun Iraqi. Yang ketiga ni rukun Syami. Dan yang keempat ni rukun Yamani. Ni adalah pintu Kaabah ni. Ni adalah maqam Ibrahim. Jadi kat sini ada kawasan ni. Kawasan sini. Dan ni daripada tinggi kan dah. Kalau ikutkan ada gambar, ada tengok dia rendah. Dia buat marmar sini. Ada marmar. Jadi kalau orang yang tawaf, dia naik atas ni, maknanya dia tawaf kat dalam Kaabah, bukan dia keluar, bukan dia tawaf luar Kaabah. Dia tak sah tawaf dia tu. Dia kena patah balik. Tapi dah ni tinggi kan ni. Sebab kalau musim haji kan orang ramai. Bila orang ramai, jadi orang akan boleh jadi dia tertolak ke tepi. Kalau sekarang ni boleh jadi orang sampai naik atas tu. Kalau ada orang naik lah, dia tengok sempit sangat ke, dia naik ke, Allahuakbar, nak tak nak tengok lagi lah. Tapi yang tengok ada gambar tu dia bawah kan. Bawa buka lah gambar Kaabah, tu dia Syadzarwan. Tepi ni, ini Syadzarwan. Dia buat marmar. Ini satu lagi, maknanya syarat dia mestilah luar Kaabah, keluar daripada Syadzarwan. Kalau dia pijak atas Syadzarwan ni, tak sah. Begitu juga wal hijri, yakni kharijal Ka'bah wa kharijal Syadzarwan wal hijri bi jami' ibadanihi. Hijr apa? Hijr Ismail. Ni sini. Ini kan ada tempat tu. Sampai sinilah. Bulat tu kan. Tu asal daripada kawasan Kaabah. Dulu tak cukup duit. Tak cukup duit yang halal untuk buat. Jadi mereka buat benda tu sebagai tanda. Itu adalah satu kawasan Kaabah tu, ubud-ubud nak masuk supaya nak semayang dalam kawasan tu, nak semayang dalam Kaabah. Dan dalamnya ada pancung emas tu atas ni, tempat mustajab doa tu. Jadi sini ada pintu. Ni ada pintu, belah sana pun ada pintu. Cuma belah sini tak buka. Tak tahulah kalau musim haji dia buka, sebenarnya tak buka, dia buka belah sana. Cuma orang nak mungkin dulu buka, sebab tu ulama sebut. Kadang dia tawaf, dia masuk ke sini, dia keluar ke sini. Maknanya dia tak tawaf luar Kaabah, dia tawaf dalam Kaabah. Tak cukup satu Kaabah dia tawaf, sebab dia ikut ambil jalan pintas sini. Masuk sini, keluar sana. Jadi tidak sah dia punya
tawaf tersebut. Kena kat sini dia kena keluar belakang ni. Hatta nak sentuh tangan kita tu pun tak boleh. Bila kita sentuh tangan kita, tangan kita satu juzuk dari tangan kita di dalam kawasan Kaabah. Waktu wal hijri bi jami'i badanihi, dengan kesemua luar daripada Kaabah tu, keluar Syazarwan dan hijri dengan kesemua tubuh badan dia. Fa illam yakun kharijan bi jami'i badanihi amma dzukira lam yasihha tawafuhu. Kalaulah dia tu bukan di luar dengan semua daripada dengan semua badannya daripada apa yang tersebutkan tu, Kaabah, Syazarwan, hijri tu lam yasihha tawafuhu li'annahu tawafa fil bait la bil bait. Sebab waktu tu dia bertawaf di dalam bait, bukan bil bait. Beza tu fi dengan ba. Bil bait dengan fil bait. Fil bait tu dalam, Allah sebut dalam Quran wal yatawafu bil baitil atiq. Allah sebut dalam Quran. Wa qad amara Allah Taala bit tawaf bil bait. Allah Taala perintahkan tawaf bil bait, bukan fil bait. Sebab tu fil bait tak sah. Allah kata wal yatawafu bil baitil atiq dengan ba, bukan dengan fi. Kalau sebut fi tak apalah, boleh kat dalam. Sebut dalam. Baik. Wa min wajibati tawafi aidan, daripada wajib-wajib tawaf itu juga an yabtadi'a bil hajaril aswad, dia mula dengan hajarul aswad. Fala yu'taddu bima bada'a bihi qablahu walau sahwan, maka tidak dikira, tidak dibilang, dihitung dengan apa yang dia mulakan dengannya sebelum hajarul aswad tu, walau sahwan, walaupun terlupa. Lakin idan taha ilal hajar ibtada'a bihi, mula-mula daripada rukun Syami contohnya, ataupun dia mula dengan rukun Yamani, jadi tak kira lah sepanjang daripada rukun sampai Hajar Aswad tak kira. Jadi mula pada Hajar Aswad tu baru mula kira untuk pusingan yang pertama. Lakin idan taha ilal hajar ibtada'a minhu wa yalghu ma kana qablahu, maka yang sebelum-sebelum tu jadi sia-sia lah, tak ada apa, lara. Dan syarat lagi dia kata wa ada musarfit tawaf li ghairihi, ketiadaan dia palingkan tawaf tu untuk benda lain. Mesti dia niat apa yang dia nak buat tu adalah kerana nak tawaf, dia pusing tu nak tawaf. Kalau dia niat kerana benda lain, dia duk pusing tu bukan niat tawaf, niat nak cari orang. Mana bini aku ni? Duk cari tak jumpa. Jadi waktu tu tak boleh. Kalau dia niat dua-dua sekali tak apa, nak tawaf dan sama-sama nak cari bini dia, tu tak apa. Jadi kita ambil wuduk, kita basuh tangan. Lepas tu kita niat dalam masa yang sama nak bersihkan kotoran-kotoran dekat tangan. Waktu tu sah kita punya wuduk. Tapi waktu kalau kita tak niat untuk ambil wuduk, kita niat nak basuh tangan je, tak terkira wuduk tersebut. Wa ada musafir tawaf li ghairihi fa in sarafahu li ghairihi ka talabi sahibin darra. Dia palingkan tawaf tersebut kepada selain tawaf, seperti cari kawan, itu bagi mudarat. Wa wajaba alaihi an yu'idahu min haitsu sarafahu. Waktu tu dia kena ulang baliklah. Dekat mana dia mula tukar niat tadi, kat situ dia mula balik. Wa amma idza syarraka fi niyyah, kalau dia tasyrikkan niat, dia syirik dalam niat, adanya ada dia niat benda lain. Ka'an qasada bimasyihi tawafa wa talaba sahibi, seperti dia qasadkan dengan berjalan dia tu, dia niat tawaf dan cari sahabat dia. Fa inna zalika la yadur, ini tak bagi mudarat. Ada soalan? Ada soal? Kita nak baca sikit lagi haji sa'i. Haji laju sikit. Wajibatus sa'i, wajib sa'i. Wajibu an yakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafi, wajib bahwasanya sa'i itu 7 kali dan selepas daripada tawaf. Sa'i ni syarat dia selepas daripada tawaf. Cuma bezanya ada khiyar bainaan an yakuna tawafuhu ba'da tawafil ifadah atau ba'da tawafil qudum, lakin bisyarat an la yatakhallala baina at-tawafil qudum
wal sa'i al-wuquf bi Arafah. Kita tengok dalam. Wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an. Wajib sa'i itu 7 kali. 7 kali pusingan. Al-makna anna min wajibati sa'i an yakuna sab'a marrat, 7 kali. Mula daripada mana? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Mula dengan mana dulu? Safa. Mula dengan safa. Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa sekali. Maka dia akan habis di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Safa ambilkan Marwah. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil bait. Rasulullah datang dan Rasulullah berlalu Rasulullah Mekah lah. Lalu Rasulullah tawaf di Kaabah bil bait sab'an wa shalla khalfal maqam raka'atain. Dan Rasulullah solat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Sunat siapa yang sunat Sayyidina Muhammad yang habis tawaf, sunat dia sembahyang 2 rakaat. Anda tak tahu dalam ni sebut ke tak sunat-sunat tawaf. Antaranya ada tulah sunat 2 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kalau boleh lah. Kalau musim haji memang penuh. Musim haji memang penuh. Tak musim haji pun penuh. Situ ada orang nak sembahyang, situlah ada orang nak tawaf. Jadi kalau tak boleh kat situ belakang tu, dia solat di dalam Hijr Ismail. Kalau dia boleh solat. Kalau tak boleh dia solat di dalam kawasan Masjidul Haram. Kalau tak boleh juga di mana-mana lah. Mana-mana tempat yang boleh sembahyang. Dalam hotel pun boleh. Nak kata boleh, bukan suruh buat situ. Buat dalam masjid lah, afdal. Ada tempat lain luah lagi. Tapi nak kata dalam masjid pun boleh, kat rumah dia pun boleh. Ni sebenarnya sunat tawaf. Sunat tawaf. Lepas tu sunat dia minum air Zam-Zam. Lepas tu dia sunat dia pergi minum air Zam-Zam. Pergi kat belakang tu minum air Zam-Zam, minum sampai kenyang. Tadalluk. Lepas tu bawa pisah ni. Lepas tu Rasulullah solat di belakang makam 2 rakaat. Wa baina as-safa wal marwah sab'an. Ni cuba minta tolong siapa-siapa cari dalam Sahih Muslim. Adakah ada lafaz sebelum wa baina as-safa wal marwah tu sab'an? Wa baina as-safa wal marwah sab'an. Adakah sebelum wa baina tu ada? Ana rasa macam ada lagi. Jadi cari-cari ada riwayat Bukhari wa tawafa baina as-safa wal marwah sab'an. Ada lafaz tawafa. Telah tawaf, telah pusing lah antara Safa dan Marwah tu 7 kali. Cuba tengok ni memang ada riwayat tak tulis tawafa ke ataupun memang macam ni. Ataupun ada riwayat yang tulis tawafa. Cuba tengok balik dalam Sahih Muslim. Pak dia sebut ni Sahih Muslim. Wa baina as-safa wal marwah sab'an. Jadi tambi tawaf 7 kali, solat belakang Ibrahim 2 rakaat, lepas tu tawaf pula. Jadi dengan mana sa'i lah, sa'i di antara Safa dan Marwah 7 kali. Wa yuhsabu dhahabu minas Safa ila al-marwata marratan. Jadi dikira pergi daripada Safa ke Marwah sekali. Wal audu minal marwah ila Safa marratan ukhra. Kembali semula daripada Marwah ke Safa sekali. Setengah orang buat sampai 14 kali. Saya buat lama ni buat 14 kali. Memang cari pasal penat. Wala yasihhu an yatruka syai'an min as-sa'i walau khutwatan. Tidak sah bahawa dia tinggalkan sesuatu daripada sa'i walaupun satu setapak pun. Tak cukup. Kadang-kadang tak setapak banyak juga. Kadang orang silap kan, kalau kita tengok tempat sa'i tu kan, dia ada tempat luah kan. Ada tempat luah, lepas tu ada tempat kecil. Tempat kecil untuk belah ni. Lepas tu ada tempat kecil untuk belah ni, pada tempat luah. Tempat kecil ni untuk orang kayak kursi roda tu. Benar tak tahu orang itu orang nak ikut situ ke? Tengok orang yang macam nak ikut situ. Jadi tempat kecil tu, bila kita jalan tu, nanti ada ruang tengah tu untuk kita pergi ke belah sana. Jalan lagi ada ruang kecil tu untuk pergi ke belah sana.
Jadi kalau lah orang tu dia sa'i tak sampai tempat lagi Safa, pergi ke Marwah, tak sampai Marwah lagi dia pergi pusing kat situ. Kan ada laluan tu, dia pusing kat laluan kecil tu. Maknanya sekarang ni dia belum lagi apa ni qata'ul masafah minas Safa ila Marwah. Ada masih berbaki masafah, jarak yang belum dia tunaikan. Dia tak cukup yang tu, tak memadai. Sebab apa ni? Wafi dia pergi buat tu, dia kata berlaku. Ada makcik tu, dia pusing situ, nangis. Sebab tahu itu tak boleh kat situ semua. Itu kena ni ya, apa bila buat tu. Sebab ada orang ramai macam-macam. Sebab tu masing-masing ada petugas-petugas dia jaga. Dia tu sebagai amir jaga. Lepas orang dah melontar apa semua, kumpul-kumpul tanya pula. Semua siapa ada yang belum melontar lagi ke, ada yang belum buat lagi ke, tanya pula macam mana buat tadi. Supaya betul. Sebab benda ni benda kita main jauh, silap lagi kan tak jadi habis. Takut rukun-rukun tu tak jadi apa semua. Melontar silap apa semua. Lagi takut dah naik kapal terbang baru tahu kata silap. Itu yang jam tu. Tu kena tanya. Kita takut orang melontar. Saya melontar semua sekali tadi 7. Tu kira satu. Dia kena satu baling. Ini baling semua sekali. Itu yang nak kena tanya balik tu. Tanya seorang. Itu penting lah. Senang jadi amil. Senang jadi amil. Bismillah. Ambil relax. Tidak. Wala budda an yakuna mutayaqinan min istiqmalil adad. Dan tidak dia tu yakin daripada kesempurnaan bilangan tu. Dia yakinlah. Kalau dia syak macam tadilah, falau syakka fil adad qabla al faragh min as-sa'i wajaba alaihi an yabniya 'ala al-yaqin wa huwa al-akhdhu bil aqal, sama macam tadi. Dia syak pada adat sebelum berakhir daripada sa'i, maka dia bina atas yakin, iaitu ambil jumlah yang paling sedikit. Wala yu'athiru syakku fil adad ba'da al-faragh min as-sa'i. Dah habis dah, lepas tu baru syak, itu tak bagi mudarat. Wa amma an syakki fi syartin min syurutis sa'i fa fihi tafsilun in kana syakku fi asna'ihi dharra wa in kana ba'da al-faragh minhu lam yadurra wa in lam yatahallal. Ini tinggal dulu. Tengok tak mai. Wa ba'da tawafin, syarat dia apa ni, wajib sa'i lagi selepas tawaf. Wa yajibu an yakuna sa'i sab'an wa ba'da tawafin, selepas daripada tawaf. Makna apa? Al makna anna min wajibati sa'i an yakuna ba'da tawafin sahih. Selepas tawaf yang sahih. Yang inilah yang tawaf yang cukup rukun-rukun dan cukup dia punya wajib dan syarat-syarat dia semua dah. Cukup tu tawaf tu dibilang diiktibar tawaf tu sahih. Jadi waktu tu baru kita buat sa'i. Tak settle lagi, ada tinggal satu khutbah apa semua lagi, itu kena settlekan dulu. Buat tadi tidak ada apa, tak ada taharah, kena buat balik dan sebagainya, barulah boleh sa'i. Jadi tawaf ni sa'i ni selepas tawaf. Wal hajju mukhayyarun. Masalah orang yang buat haji, dia ni mukhayyarun baina an yakuna sa'yuhu ba'da tawafil ifadah wa baina an yakuna ba'da tawafil qudum. Orang yang buat haji dia diberi pilihan antara sa'i dia selepas tawaf ifadah, tawaf yang wajib, iaitu tawaf selepas wukuf di Arafah tu. Selepas wukuf di Arafah, selepas apa tu melontar Jamratul Aqabah pada hari ke-10 tu. Lepas tu dia orang akan balik ke Mekah dan akan tawaf. Dan antara dia jadikan dia selepas tawaf qudum. Tapi lepas tawaf qudum pun syarat. Walakin yushtaratu li sihhati sa'i ba'da tawafil qudum alla yatakhallala bainahuma al-wuquf bi Arafah. Yang kita sebut. Disyaratkan, tetapi disyaratkan untuk sah sa'i selepas tawaf qudum bahawasanya tidak diselangi antara keduanya, yakni antara
tawaf qudum dan antara tawaf qudum dan antara sa'i tidak diselangi di celah-celah tu wukuf di Arafah. Hamzah. Macam mana? Macam mana? Okey, masalah dia orang ni dia tawaf qudum, lepas tu dia pergi wukuf. Contoh dia datang lewat. Jadi lepas dia masuk Mekah apa semua tu dia buat tawaf qudum, lepas tawaf qudum dia pergi wukuf di Arafah. Dia wukuf di Arafah. Lepas wukuf di Arafah, lepas dia wukuf di Arafah dia balik semula ke Mekah untuk nak sa'i. Ini tak boleh dah. Jadi dia kena buat sa'i tu selepas tawaf ifadah. Jadi tak boleh ada tengah-tengah tu tidak ada wukuf di Arafah. Bila dia dah wukuf di Arafah, maka sa'i dia mestilah selepas tawaf ifadah. Sebab kalau dia kalau dia dah wukuf di Arafah, lepas tu masuk hari ke-10. Masuk hari melontar hari ke-10 tu masuk bila? Pertengahan malam yang kedua. Okey. Jadi mereka akan bermalam di Muzdalifah. Selalunya orang perempuan mereka akan pergi melontar awal, bagi perempuan jalan tu. Jadi kadang-kadang ada orang lelaki pun ikut juga, orang lemah-lemah diberi keringanan bagi orang yang lemah-lemah ni untuk melontar awal. Tapi waktu yang afdalnya esok pagi itulah, selepas naik matahari tu. Itu yang paling afdal melontar. Tapi waktu melontar bukannya syarat amat tu melontar. Tu waktu afdal, tapi waktu dia masih berkekalan sampailah hari ke-13. Faham tak? Itu jamrah Aqabah. Lepas tu esok tu hari ke-11 ada melontar 3 jamrah. Jamratul Ula, Jamratul Wusta dengan Jamratul Aqabah. Hari ke-12 pun sama juga. Hari ke-13 pun sama juga. Kalau dia nak himpunkan boleh. Contohnya hari pertama, hari ke-10 dia tak melontar. Hari ke-11 tak melontar. 12 pun tak. 13 tu baru dia melontar semua. Masih lagi dikira adab. Tu masih waktu dia. Sebab waktu dia tak habis sampailah habis waktu hari tasyrik tu. Jadi ada orang yang hari ke lepas habis wukuf di Arafah, tu bermalam di Muzdalifah tu, depa terus balik ke Mekah. Depa tak melontar dulu dah pagi tu. Dia balik ke Mekah dia nak tawaf. Jadi waktu tu tak boleh nak sa'i. Tadi tawaf qudum. Faham tak? Lepas tu dia wukuf di Arafah. Lepas tu dia nak balik semula. Waktu tu kena buat tawaf ifadah. Lepas tawaf ifadah tu baru dia boleh buat sa'i. Tak boleh kata dia balik tu saya nak buat sa'i dulu. Sebab tadi saya wukuf saya dah buat tawaf qudum. Tak, dia kena jadikan selepas wukuf selepas tawaf al-ifadah. Cuma ada orang buat macam tu. Dia balik dulu ke Mekah. Dia buat tawaf ifadah. Lepas tu dia kata dia sa'i. Tu dia balik semula. Jadi dia nak melontar yang tu tak ada masalah. Cuma melontar hari kedua tu tak masuk lagi lah. Hari sebelah hari bulan tu melontar dia mula zawal. Hari ke-12 pun mula zawal. Hari ketiga pun mula zawal. Cuma kalau dia himpunkan sekali tak ada masalah, tapi kena ikut turutan lah. Masa dia cuma dia sama, dia ada masa ikhtiar, ada waktu jawaz. Kalau dia tinggal tu adalah dam-dam dia nanti. Tinggal 3 tu baru kena sembelih. Bukan dia kena sembelih, kena sembelih ni. Kena dam. Jadi itu syarat dia, an la yatakhallala bainahuma al-wuquf bi Arafah. Falau tafa tawaf al-qudum summa waqafa bi Arafah lam yasih as-sa'yu illa ba'da tawaf al-ifadah. Lepas tu wajib sa'i lagi, wa an yubda'a bis Safa wa yukhtama bil Marwah. Dimulakan sa'i itu di Safa dan diakhiri dengan di Marwah. Al makna anna min wajibati sa'i an yabda'a bis
an yubda'a bis safa fil marratil ula wa bil marwati fis saniyah wa fis sadisati bis safa wa fil rabi'ah bil marwah wa hakadha yaj'alul autar lis safa wal ashfa' lil marwah. Mafhum? Wa dalilu dzalika hadis Jabir radhiyallahu anhu summa raja'a ila rukni fastalama summa kharaja minal bab ila as-safa falamma dana minas safa qara'a innas safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'a Allah bih fabada'a bis safa. Ini hadis Jabir, diceritakan Rasulullah ni kembali kepada rukun. Maksud rukun ni rukun apa? Fastalamahu, tak pasti. Nanti tengok, cuba buka dia punya hadis. Fastalamahu, dan dia sentuh. Kemudian dia keluar daripada bab, pergi ke sofa. Lepas tu bila dia dekat dengan sofa, Rasulullah baca ayat innas safa wal marwata min sya'airillah. Lepas tu bila orang sampai dekat tu, Nabi naik atas bukit Safa tu sampai dekat, orang mula baca innas safa wal marwata min sya'airillah. Kalau orang Indonesia buat jemaah tu bakat-bakat baca kuat innas safa wal marwata. Sonok tengok. Lepas tu naik atas tu, sunat naik kadar qamah, kadar kadar satu badan dia lah. Naik satu badan dia, lepas tu dia akan nampak Kaabah. Tapi sekarang ni susah jadi nampak sikit je. Sebab dah ni kan dia pun dah naik tinggi dah. Dah naik tinggi dah, memang dah atas jabal dah. Sofa ni jabal, bukit. Maksudnya bukit Sofa, bukit Marwah. Yang dulu bukit tu lah yang Rasulullah waktu nak seru tu, yang sunat atas bukit tu, Rasulullah seru orang ramai tu. Yang Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab datang sekali semua tu. Yang dia kata alihadza jama'tana, tabban lak, alihadza jama'tana, dia kata kat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu turunlah ayat tu. Jadi dah ni tak ada mauqif tu susahlah nak nampak. Susahlah nak nampak. Kita pun naik tu pun nampaklah Mekah pula dah. Nampaklah Kaabah tu sikit. Naik lagi tinggi sikit nampak Kaabah, doa tu berjalan pula. Cubalah cari dalam internet, apa boleh guna, tak ada masalah. Itu wasilah-wasilah yang ada. Jadi kemudahan kita gunakan untuk memahami agama kita. Kadang ada yang buat jenis guna kartun. Dia buatlah adanya ibadat-ibadat haji tu, tawaf, sa'i, sebagainya. Baik, fa in khalafa dzalika fa bada min marwah lam yuhsab mururuhu minha ila safa marratan. Maka kalau dia menyalahi akan yang demikian, lalu dia mula dengan marwah. Dia mula dengan marwah, mula dengan safa, dia mula dengan marwah. Lam yuhsab mururuhu minha minal marwah ila safa marratan. Dia tak kira perjalanan daripada marwah ke safa tu, tak kira sekali. Wa yabda'u sa'yuhu minas safa, dan mula sa'i dia tu daripada safa. Akan mula kira tu daripada safa. Walau taraka sa'ya bainas safa wal marwata sa'wa sa'a fil masjid lam yasihha sa'yuhu hadza. Kalau dia tinggalkan sa'i antara safa dan marwah, dan dia bersa'i di dalam masjid, tidak sah sa'inya ini. Sa'i ini. Tatimmatun fi syuruti as-sa'i. Lam yadhkur al-muallif rahimahullah min syuruti sa'i lam yadhkur adama sarfihi li ghairihi. Wa la'allahu yara adama ishtirati dhalika wa huwa ma dhahaba ilaihi Syekhul Islam wal Khatib Asy-Syirbini wa khalafahuma Ibnu Hajar fi Tuhfah fa qala bi ishtiratihi. Ini sama masalah tawaf tadi. Masalah tawaf tadi syarat mestilah kita niatkan tawaf kita tu pusing Kaabah tadi tu kerana nak tawaf, bukan kerana benda lain, kecuali kalau kita tasyrikkan niat. Jadi muallif kat sini pun dia tak sebut. Boleh jadi dia kata muallif tidak melihat kewajipan syarat tersebut. Maknanya tak syarat pun benda tu. Yang penting bila dia dah jalan Safa Marwah settle. Ada khilaf lah, ada khilaf. Dia kata wala'allahu, barangkalilah muallif la'allahu yara ada mashtirati zalika. Dia melihat ketiadaan disyaratkan yang demikian. Dan itulah ada mushtirak tu ma zahaba ilaihi Syekhul Islam wal Khatib Asy-Syirbini. Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari dan juga Khatib Asy-Syirbini, dia tak lihat perkara tersebut.
Dia tak lihatlah syarat tersebut. Tapi Ibnu Hajar dia mukhalafah dengan Khatib Syibi'i dengan Syekhul Islam. Dia kata disyaratkan. Maknanya kena niat dengan perjalanan Safa ke Marwah, Marwah ke Safa tu untuk sa'i. Lepas tu dia kata wala yushtaratu li sa'i kaifiyatun khassah kama huwal hal fi tawaf, dan tidak disyaratkan bagi sa'i itu cara-cara yang tertentu seperti mana ia adalah halnya pada ketika tawaf. Tawaf tadi ada kena kiri kita, kena bahagian kiri kita, kiri kita ni kena menghadap ke Kaabah. Adapun ketika tawaf tak syarat pun macam tu. Hatta dia kata sini fayasihhu sa'yul ma'kus awil qahqara wa nahwu dzalika mimma la yujzi'u fi tawaf. Mankus ni terbalik. Duduk situ. Di sini mankus. Dia tawaf jalan pakai tangan. Back then. Sah tu. Mana tak boleh di tawaf tu, boleh di sini. Ataupun dia jalan ke belakang. Orang jalan ke depan, dia seorang jalan ke belakang, buat benda belat-belat sikit. Itu semua dia kata mana tadi tak boleh dekat tawaf, boleh kat sini. Li'anna al-qasda fi sa'i qat'ul masafah. Sebab qasad, maksud pada sa'i ni adalah qat'ul masafah. Kita putus, maknanya ambil lalu jalan antara Safa dan Marwah tu. Allahu ta'ala a'lam. Wajibatul hajj, wajib haji. Ya, sikit-sikit lah. Kita tengok syarat haji, wajib haji, sunat haji. Lepas tu muharramatul ihram. Sebab haji ni yang panjang. 57 67 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim.